Kisah ini mengenai pusing-pusing di tempat yang sama. 3 pemuda alami peristiwa ngeri gara-gara lalu jalan pintas dari KL ke KB. Masya Allah, kenapa pula jadi macam tu kan? Okey, kisahnya berbunyi begini ya. Sikap tak sabar 3 pemuda ni untuk cepat sampai ketika pulang ke kampung halaman bagi menyambut Ramadan akhirnya memberi pengajaran ngeri kepada mereka. 5 tahun lalu, Amarul Hashim teruja membawa 2 rakannya balik ke kampung di Kota Baru. Di Kota Baru di Kelantan lah, bagi merasai kemeriahan sambutan Ramadan bersama keluarganya. Menurut Amarul, memang sudah menjadi tradisi dalam keluarganya untuk berkumpul bersama-sama pada malam pertama, berterawih dan bersahur. Okey. Sehari sebelum berpuasa, dia dan 2 rakan serumahnya bersetuju untuk pulang ke kampungnya untuk memandu secara bergilir-gilir. Masing-masing teruja nak ikut saya balik. Maklumlah orang KL mana pernah rasa berpuasa dalam suasana kampung, katanya. Okey, kata Amarul, saya lahir dari sebuah keluarga yang mementingkan tradisi. Walaupun sudah lama menetap di Kuala Lumpur, tetapi tak pernah lupa amalan kekeluargaan saya tu. Jadi, mereka berdua sanggup bergilir-gilir memandu kereta kerana ingin menikmati perjalanan panjang merentas hutan sebelum sampai ke kampung. Biasanya, saya lebih selesa pulang menaiki kapal terbang untuk jimatkan masa dan harganya pun taklah mahal sangat. Sebelum memulakan perjalanan, ayah saya dah berpesan supaya pandu kereta berhati-hati, tak perlu nak rushing sangat sampai rumah. Kongsi Amarul kepada kita lah. Menurut Amarul yang bekerja sebagai doktor di sebuah hospital swasta di ibu kota, perjalanan ke Kota Baru pada waktu biasa mengambil masa lebih kurang 6 hingga 7 jam. Ia terpulang kepada tahap kelajuan memandu. Biasanya saya mengambil masa 6 jam untuk tiba di kampung. Kami bergerak dari Kuala Lumpur selepas waktu asar, lebih kurang 3 jam perjalanan dan sudah melepasi Bentung dan Raup. 2 kawan saya ni dah mula kelihatan bosan. Jauh kan, biasalah. Jadi kami berhenti di Raup untuk solat maghrib sebelum meneruskan perjalanan. Kalau nak ikutkan jarak perjalanan ke KB, memang masih jauh masa tu. Jadi timbullah idea untuk guna jalan pintas untuk sampai ke Gua Musang melalui beberapa jalan kampung, iaitu melalui Jalan Felda. Sebenarnya, saya sendiri tak pernah lalu jalan-jalan pintas ni. Tapi memandangkan ada teman memandu, saya nekat untuk mencuba. Jelas Amarul yang kini berusia 34 tahun. Okey. Menurut Amarul, lebih kurang 10 malam mereka masih berada di jalan kampung yang tak tahu lokasi sebenarnya. Pandai-pandai kan kau ikut jalan kampung? Mengikut perkiraan perjalanan, sepatutnya dalam tempoh tu mereka dah tiba di Kuala Kerai atau sedang menuju ke Kota Baru. Jadi saya dapat rasa kereta kami berulang alik di jalan yang sama. Gelap gelita, hanya kelihatan pokok-pokok besar dan hutan tebal. Jantung ketika tu memang laju lah. Kat mana kita ni, babe? Kat mana ni, weh? Kita sesat ni. Masing-masing tak berani nak bercakap. Saya ada juga pasang bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk hilangkan rasa takut kami semua. Apa yang kami fikir akhirnya terjadi. Kereta kami terhenti secara tiba-tiba. Ya Allah, bolehnya berhenti.
Nasib baik dalam kereta saya ada simpan lampu suluh yang menjadi penyelamat ketika tu. Dalam duk periksa enjin kereta, tiba-tiba muncul kabus tebal di atas bumbung kereta. Ya Allah, bunyi bising, suara nyaring, menjerit, semua ada ketika tu. Jadi kami semua terus masuk kereta, kunci dan tutup muka. Tak sanggup nak tengok kat luar. Takut punya pasal Dalam pada tu kami juga dapat rasa kereta seperti digoyang-goyang laju, kata Amarul. Macam mana tu? Amarul memberitahu mereka terpaksa melaungkan azan sekuat mungkin. Itu saja yang kami mampu buat. Hampir setengah jam juga kami melaungkan azan sekuat yang boleh dan akhirnya suasana gelap tu jadi terang. Jadi tenang, bukan terang, tenang. Namun ketika masih belum boleh start, jadi kami hanya berehat sehinggalah tertidur, katanya. Tambah Amarul lagi, dia tersedar apabila sayup-sayup terdengar azan subuh. Rupa-rupanya hari semakin siang, tapi saya masih buntu lokasi sebenar kami berada ni. Jadi kami pun ambil keputusan untuk tunggu sehingga cuaca cerah untuk dapatkan bantuan. Lebih kurang 2 jam selepas tu, ada pakcik menunggang motosikal lalu di tempat kami dan beritahu kami berada di tengah-tengah hutan Gua Musang. Astaghfirullahalazim, tengah-tengah hutan tu, babe. Okey. Mujur pakcik tu baik hati, tolong kami panggilkan mekanik berdekatan. Dia hanya geleng kepala mendengar cerita kami sebelum meneruskan perjalanan ke Kota Baru, jelasnya. Oh, tersesat jauh tu, kota sesat. Apabila tiba di rumah keluarga 10 pagi keesokannya, barulah Amarul berani bercerita. Rupa-rupanya kan, ayah saya dah mencari sejak semalam lagi selepas gagal menghubungi kami. Jadi nasib baiklah kami semua selamat. Sebenarnya jalan pintas yang saya lalui itu merupakan kawasan keras dan tak ada orang yang berani guna jalan tu. Di situ jugalah dikatakan ada perkampungan orang bunian. Betul lah tidak saya tak pastilah. Sejak insiden tu kami memang serik. Kalau mau memandu pulang, saya akan pastikan akan bergerak pada awal pagi. Tambahnya yang mengakui perjalanan paling panjang pulang ke kampungnya lebih 13 jam. Allahu Akbar.